Salam sejahtera Dr. Teo. Kumpulan kami akan menyampaikan pembentangan yang bertajuk Impak Revolusi Industri Keempat. Nama saya Xiao Chuan dan ahli kumpulan saya ialah Shiva Dishwaran, Analogi Siwan, Pawincan Analogi Jaga Gunalan, dan Yvonne Syarah Saifuddin bin Muhammad Sharan. Pertama sekali, saya ingin menjelaskan definisi revolusi industri keempat. Revolusi industri keempat merujuk kepada gelombang transformasi industri yang dicetuskan oleh pengenalan teknologi pintar, otomasi, dan penggunaan data besar. Menurut pengasas Forum Ekonomi Dunia, Klaus Schwab, dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution, menjelaskan revolusi industri keempat ini ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, suntikan genetik, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Secara ringkasnya, revolusi industri keempat menggunakan sistem fizikal cyber seperti industri teknologi berhenti pintar, IoT, mesin ke mesin, dan analisis data besar untuk menghasilkan otomasi berterusan. Pada zaman revolusi industri keempat, terdapat 9 teras utama yang sedang dibangunkan, yaitu robotik otonomi, autonomous robot, simulasi, digital twin, teknologi awan, cloud computing, integrasi sistem, industri teknologi berhenti pintar, Internet of Things, security cyber, pembuatan aditif seperti pencetakan 3D, reality maya, augmented reality AR, dan analisis data besar, big data. Revolusi industri keempat telah membawa impak besar dalam berbagai bidang seperti pengelolaan, perkhidmatan, dan logistik, serta mencipta peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi. Dalam kerja khusus ini, kami telah menjalankan penyelidikan untuk mengenal pasti impak revolusi industri keempat terhadap ekonomi, sosial, dan pendidikan di Malaysia. Kami telah menggunakan 3 kaedah kajian, yaitu kaedah tinjauan, kaedah kuantitatif, dan kaedah kualitatif. Bagi kaedah tinjauan, kami telah menyediakan Google Form dan dikongsikan dengan orang awam untuk mengumpul pandangan responden dari semua lapisan masyarakat. Soalan yang ditanya adalah berkaitan dengan impak revolusi industri terhadap sosial, ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, kaedah kuantitatif telah digunakan untuk menganalisis impak revolusi industri keempat berdasarkan statistik. Seterusnya, kaedah kualitatif telah digunakan untuk mengumpulkan data berdasarkan maklumat yang lebih subjektif seperti keyakinan, nilai, persepsi, dan pengalaman individu. 3 permasalahan kajian telah dikaji dalam kajian ini, yaitu permasalahan pertama, apakah impak positif dan negatif industri revolusi keempat terhadap ekonomi, dan keduanya, apakah impak positif dan negatif industri revolusi keempat terhadap sosial, dan akhirnya, apakah impak positif dan negatif industri revolusi keempat terhadap pendidikan. Objektif kajian yang dikaji dalam kajian ini ialah mengkaji impak positif dan negatif industri revolusi keempat terhadap ekonomi, dan keduanya mengkaji impak positif dan negatif industri revolusi keempat terhadap sosial, dan akhirnya mengenal pasti impak positif dan negatif industri revolusi keempat terhadap pendidikan. Mengkaji impak positif dan negatif terhadap ekonomi, sosial, dan pendidikan, 50 orang responden telah mengisi borang soal selidik ini. Demografi responden melibatkan aspek jantina, kaum, agama, umur, taraf pendidikan, dan status pekerjaan. Responden yang putera daripada lelaki dan perempuan yaitu 50% lelaki dan 50% perempuan daripada 50 orang responden. Hal ini demikian kerana data yang dikumpul tidak memihak kepada mana-mana jantina. Seterusnya, kategori umur telah dibahagikan ke dalam 5 kategori dalam kalangan 50 orang responden. Responden kalangan 18 tahun hingga 25 tahun merupakan majoriti dalam kajian, yaitu 58%, manakala bilangan responden daripada golongan 18 tahun ke bawah ialah minoriti, yaitu 4%. Responden yang berbeza usia ini mempunyai pandangan yang berbeza. Di samping itu, 46% daripada kaum Cina telah mengisi borang soal selidik yang merupakan majoriti daripada 50 orang responden. Sebaliknya, minoriti kaum ialah kaum lain-lain, yaitu 0.5%. Segi agama, terdapat agama responden yang paling banyak mengisi borang soal selidik ini ialah agama Buddha, yaitu 38% daripada 50 orang responden. Sebaliknya, agama yang paling kurang ialah agama Confucianism, Taoism, dan agama Cina tradisional lain, yaitu
Majoriti taraf pendidikan responden ialah pendidikan tinggi iaitu sebanyak 80%. Dalam kalangan responden kajian ini, responden yang mengisi borang selesai sekurang-kurangnya mempunyai taraf pendidikan rendah. Antara status pekerjaan, majoritinya responden 66% daripada kalangan pelajar yang melibatkan 42% pelajar USM dan 24% pelajar bukan USM. Selain itu, 24% responden yang bekerja, 8% yang telah bersara dan 2% tidak bekerja. Salam sejahtera, saya Pawitran Jaya Gunalan ingin memulakan dengan kesan positif revolusi industri 4.0 terhadap ekonomi. Penggunaan teknologi pintar seperti Internet of Things dan otomasi juga dikelaskan sebagai kesan positif. Hal ini dapat membantu dalam peningkatan aset ekonomi keseluruhan serta memperkukuhkan daya saing antara negara di pasaran antarabangsa. Selain itu, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, iaitu AI dan pembelajaran mesin merangsang inovasi dalam produk dan perkhidmatan dapat membuka pintu peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi. Tambahan pula, transformasi sistem perniagaan melalui digitalisasi dan integrasi teknologi dapat menghasilkan proses perniagaan yang lebih cekap, mengurangkan kos dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui model perniagaan yang lebih inovatif dan kreatif. Walaupun beberapa pekerjaan digantikan atau dipupuskan, revolusi ini dapat mencipta peluang pekerjaan baharu dalam bidang teknologi, pengurusan data dan pembangunan perisian serta menyokong pertumbuhan sektor pekerjaan berpendidikan tinggi di Malaysia. Walau bagaimanapun, bersamaan dengan manfaatnya, revolusi industri 4.0 juga membawa kesan negatif terhadap ekonomi yang perlu diambil kira. Salah satunya, peningkatan otomasi boleh menyebabkan pengangguran dalam beberapa sektor, mencetuskan cabaran sosial yang memerlukan penyesuaian pekerjaan dan pembangunan kemahiran di kalangan rakyat Malaysia. Seterusnya, pengangguran yang tinggi diperlukan untuk mengadopsi teknologi industri 4.0 yang menjadi cabaran utama dalam perusahaan kecil dan sederhana di Malaysia yang mungkin menghadapi kekangan dalam melaksanakan perubahan teknologi dengan cepat. Otomasi dan kecerdasan buatan juga boleh mencipta ketidakseimbangan dalam pasaran pekerjaan dengan pekerjaan berulang yang mudah digantikan. Berdasarkan statistik BAR terhadap impak positif revolusi industri 4.0 terhadap ekonomi, kita akan meneliti graf BAR untuk mengungkap impak positif dan negatif revolusi industri 4.0 terhadap ekonomi negara kita. Melihat kepada graf, 54% responden mengakui pengeluaran yang lebih cekap terhadap memberi dorongan positif kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Graf seterusnya menggambarkan sokongan 24% untuk inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan, membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi. Transformasi sistem perniagaan diterima positif dengan 50% mengiktiraf sumbangan teknologi pintar seperti IoT dan otomasi dan sebanyak 20% responden sokong terhadap pembentukan pekerjaan baharu yang memberi sokongan terhadap kesan positif. Di samping itu, graf juga menunjukkan kesan negatif di mana peningkatan kadar pengangguran menunjukkan sebanyak 48% responden dan 28% responden menunjukkan kesan negatif terhadap ketidakseimbangan pekerjaan di negara kita. Graf seterusnya mencerminkan pandangan 50% yang percaya revolusi ini mungkin menyebabkan ketinggian kos pelaburan awal. Jadi, itulah ringkasan mengenai impak positif dan negatif revolusi industri 4.0 terhadap ekonomi dalam bentuk graf bar. Impak positif dan negatif revolusi industri 4.0 terhadap sosial. Yang pertama, dapat mempercepatkan komunikasi dan kerjasama yang baik di peringkat global. Revolusi industri 4.0 membolehkan pasukan bekerjasama dan persekaran komunikasi sepadan antarabangsa serta mewujudkan masyarakat yang lebih global. Perkongsian pengetahuan dan idea ini boleh menghasilkan jawapan kreatif kepada masalah. Yang kedua, kemunculan bandar pintar, infrastruktur pintar, perkhidmatan awal yang cekap dan pembuatan keputusan berasaskan data meningkatkan kualiti hidup keseluruhan penduduk kota. Ini seterusnya mewujudkan komuniti yang lebih bertenaga dan berhubung. Yang ketiga, kesedaran tanggungjawab sosial korporat. Dalam industri 4.0, syarikat semakin mengamalkan amalan perniagaan yang beretika dan manfaat. Ini selaras dengan pilihan pengguna dan menggalakkan perubahan masyarakat yang memilih. Kesan negatif revolusi industri 4.0 terhadap sosial. Kemahiran yang diperlukan dalam pasaran buruh berkembang dengan pesat. Kepesatan kemajuan teknologi boleh menimbulkan cabaran kepada pendidikan dan pembangunan kemahiran. Kemahiran yang diperlukan dalam pasaran buruh boleh berkembang dengan batas dan setengah orang berjuang untuk mengikuti rentak perubahan. Ini berpotensi membawa kepada
ketidakpadanan antara pekerjaan dan set kemahiran tenaga kerja. Kedua, risiko kebocoran data pribadi. Kebimbangan tentang perlindungan data juga semakin meningkat. Peningkatan penggunaan analitik data dan kecerdasan buatan, terdapat potensi risiko data pribadi disalahgunakan. Ini menimbulkan persoalan tentang pengawasan, keselamatan data, sub-implikasi etika pengumpulan data berskala besar. Berikut merupakan grafik terhadap impak positif dan negatif terhadap sosial. Impak positif yang pertama, cepatkan komunikasi dan kerjasama dengan lebih baik daripada global. Undian yang paling tinggi sangat setuju, seramai 29 orang, dan 6 orang tidak setuju. Impak positif yang kedua, muncullah badan pintar. Undian yang paling tinggi sangat setuju, seramai 24 orang, dan tidak setuju seramai seorang. Seterusnya, impak positif yang ketiga, kesedaran tanggungjawab sosial. Undian yang paling tinggi sangat setuju, seramai 21 orang, dan tidak setuju 2 orang. Bagi kesan negatif terhadap sosial pula, ketidakpadanan antara kerja dan set kemahiran tenaga kerja. Undian yang paling tinggi sangat setuju, seramai 25 orang, dan tidak setuju seramai 1 orang. Impak negatif yang kedua, risiko kebocoran data pribadi. Undian yang paling tinggi sangat setuju, seramai 29 orang, dan tidak tahu seramai 4 orang. Seiring dengan perkembangan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things pada era revolusi perindustrian 4, kita dapat melihat impak positif dan negatif revolusi industri 4 pada pelbagai aspek kehidupan, terutamanya pendidikan. Impak positif revolusi industri 4 yang pertama ialah pendidikan yang berasaskan industri 4. Menekankan pembangunan kemahiran seperti pengatur caraan, analisis data dan penyelesaian masalah yang kompleks yang sesuai dengan keperluan pasaran kerja moden. Kita boleh lihat dari carta pie di atas bahawa majoriti 60% responden memberi skor 5 untuk impak positif ini. Seterusnya, kewujudan budaya inovatif adalah satu impak positif terhadap pendidikan. Era revolusi 4 dengan lebih menumpukan penggunaan data secara globalisasi, pembinaan robot genius, pemanduan secara kendiri serta neuroteknologi otak dan pembaikan genetik. Kesannya melibatkan manusia di dalam industri semakin mengecil. Bagi mengimbangkannya, mahasiswa perlu lebih kreatif dan inovatif dalam mencipta sesuatu. Kita boleh lihat sebanyak 58% responden telah memberi skor 5 untuk impak positif ini. Teknologi pembelajaran interaktif seperti augmented reality dan virtual reality menyediakan pengalaman pelajaran yang mendalam. Contohnya, pelajar boleh meneroka sejarah melalui simulasi VR, memberikan dimensi baru kepada pembelajaran. Selain itu, platform e-pembelajaran seperti Khan Academy membolehkan akses global kepada pengetahuan, memastikan pendidikan berkualiti boleh diakses oleh semua tanpa mengira lokasi geografi. Sebanyak 58% daripada 50% responden telah memberi skor 5 untuk impak positif ini. Namun, perubahan juga datang dengan cabaran ketidaksamaan akses teknologi menjadi salah satu isu utama. Impak negatif ini telah mendapat skor 5 dari sebanyak dari 46% responden. Pelajar di daerah dengan infrastruktur yang terhad mungkin mengalami kesulitan mengakses pembelajaran dalam talian, mewujudkan kesusahan dalam pendidikan. Seterusnya, kurikulum tradisional mungkin tidak seiring dengan keperluan industri yang berkembang pesat. Usaha diperlukan untuk memastikan bahan pembelajaran meliputi kemahiran yang selaras dengan perkembangan teknologi yang industri kini. Impak negatif ini telah mendapat skor 5 dari 44% orang dari 50 responden. Selain itu, otomasi dalam industri dapat membawa risiko penggantian pekerjaan manusia. Ini memerlukan penyesuaian kurikulum agar relevan dengan keperluan pasaran kerja yang terus berubah. Maka kita perlu memastikan bahawa kurikulum pendidikan mencerminkan kemahiran yang benar-benar diperlukan di era industri 4. Sebanyak 44% dari 500 daripada 50 responden telah memberi skor sebanyak 5
untuk impak negatif ini. Akhir sekali, sebagai masyarakat berpendidikan, kita mempunyai tanggungjawab yang menyediakan pelajar tidak hanya dengan kemahiran teknikal tetapi juga dengan tanggungjawab abad ke-21 seperti kreativiti, kerjasama dan menyelesaikan masalah. Dengan cara ini, kita dapat memastikan bahawa setiap pelajar sedia untuk menghadapi masa depan dengan yakin. Akhir sekali, saya akan membuat kesimpulan tentang perbincangan kita. Kesimpulannya, pengetahuan yang mendalam tentang revolusi industri keempat adalah penting untuk rakyat Malaysia supaya kita sentiasa melengkapkan diri dan kualiti yang diperlukan oleh kejayaan masa depan. Hal ini juga menyumbang kepada pembangunan modal insan holistik. Selain itu, revolusi industri keempat telah membawa impak kepada kehidupan kita dari berbagai aspek, bukan sahaja dari aspek teknologi. Hal ini menunjukkan bahawa transformasi ini melibatkan penggabungan dan penyebaran teknologi digital secara meluas ke dalam berbagai lapisan kehidupan. Sekian, terima kasih.